Right, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, petang ni. Okey, saya share sikit lah. Okey, ilmu yang saya ada. Okey, sepanjang saya pakai laptop ni. Sebab sekarang ramai yang nak beli laptop. Ada yang tanya-tanya saya. Spek i5 lah, i3 lah, i7 lah. Okey. Sekejap ni kalau korang ada soalan-soalan boleh tanya tu dalam komen tu. Nanti saya akan bagi jawapan. Okey. Jadi kadang setiap orang tu lain-lain dia punya masalah tu. Okey. Sekejap. Ingatlah pakai lampu ni macam cerah sikit rasanya. Sekejap ni. So, laptop second hand ke laptop yang baru ke, dia ada cara-cara dia nak beli laptop tu. Okey. Kalau tersalah beli, ada kemungkinan laptop tu tak boleh tahan lama ataupun dia punya ataupun duit yang kau keluarkan tu dah melebihi apa yang sepatutnya. Okey. Ini pun berdasar pengalaman. Jadi benda-benda laptop ni sebenarnya dia nak kena tanya orang yang ada pengalaman. Macam saya, pengalaman saya tak ada lah sikit. Okey, saya pakai laptop daripada universiti dulu. Okey, masuk kerja ada orang yang lebih pakar pasal laptop ni. Saya pun banyak tanya pasal dia. Sebab apa, kalau laptop kat office tu problem, dia ada seorang ni, bahagian IT, dia akan bantu kita untuk atasi masalah laptop tu. Okey. Jadi bila berkawan-berkawan ni dengan budak-budak IT tu yang jaga laptop, jaga komputer semua tu, sebab dalam IT ni banyak bidang. Jadi kita takkan pakar dalam semua bidang tu. Jadi berkawan dengan semua orang. Bidang elektrik pun saya kawan, bidang pembinaan pun saya kawan. Lagi apa? Bidang programming pun saya kawan. Okey. Kira saya bantu dulu saya punya hari ni. Okay. Jadi kalau ada akak-akak, abang-abang tu yang ada pening lah nak beli laptop ni, saya bajet banyak ni, boleh. Sebab saya pun secara tak langsung memang ramai orang tanya pasal laptop ni. Ada yang minta saya tolong belikan pun ada yang minta kongsi dia punya spek tu. Waalaikumsalam Puan Hani. Okey. Jangan saya nak bancuh dulu. Sedap ni kan senang. Jadi kalau pakai benda ni tak payah panas ni dah boleh kacau lah ni. Sebab kalau tak ada kopi ni tak apa shock jugalah nak share apa-apa kan. Dia jadi macam tenaga lah kita. Boleh tahan tak? Ni saya panaskan air sebuah ni. Dia tak adalah panas sangat tapi dia ada rasa beza jugalah kat situ. Alright. Waalaikumsalam. Okey, jadi zaman-zaman PKP ni ramai nak beli laptop, okey. Ada yang bajet tinggi, ada yang bajet rendah, okey. Ada yang tak berapa ada bajet. Jadi pengalaman-pengalaman ni saya bantulah apa yang saya tahu, apa yang saya boleh googlekan untuk check dia punya spek tu. Saya bantu dia orang. Okey. Sebab saya memang bahagian IT, memang bahagian bahagian yang tentang untuk beli laptop ni. Maksud saya pengalaman saya banyak kali beli laptop ni. Okey. Sekejap Okey, nombor satu sebelum nak beli laptop tu, korang kena pasti kegunaan untuk beli laptop tu, iaitu yang utama tu. Kegunaan untuk beli laptop tu. Jadi tengok
Kalau kita nak beli laptop tu untuk belajar daripada rumah, untuk kita kerja pada rumah, tengok pula kita punya software yang kita nak pakai tu. Ini benda ni memang penting. Jadi bila korang senaraikan dulu apa yang korang biasa pakai, okay, Microsoft Office ke, Adobe Photoshop ke apa ke. Jadi bawa senarai tu pergi kedai, tanya spek dia orang. Kalau kata kedai tu betul-betul pakar bidang laptop ni, dia akan bantu korang untuk pilih laptop yang sesuai. Okay, kalau kata korang bajet rendah, dia akan cakap, okay, yang ni boleh tapi dia slow sikit. Okay, dia akan advise macam tu. Okay, paling senang kalau kata korang ada kawan-kawan korang yang ada laptop, jadi korang try lah laptop kat situ. Okay, jadi kalau tak ada, ah, pergilah kedai tu, try dia punya laptop kat situ. Dia ada macam tempat untuk dia macam apa, ada laptop tu, korang try lah godek-godek situ, try browsing internet ke apa ke untuk korang dapat feel macam mana performance laptop tu. Okey. Salah satu yang penting yang saya rasa penting lah, okey, saiz skrin tu, okey. Kita ada skrin 12, ada yang 10 ada, 14, 15, 17. Jadi kalau ikut pengalaman saya pakai laptop ni 14 tu dah okey dah. 14 ramai orang pakai 14 inci punya laptop. Jadi kalau lebih sikit 15, 17 tu korang kena ukur sendirilah dia punya apa panjang dia tu. Jadi tengok kalau kata memang 14 tu memang korang dah okey, beli je lah yang 14 inci. Kalau nak upgrade ke 15, boleh juga, tak ada masalah. Tapi tengok apa yang korang nak guna. Jadi saya punya adik saya dia beli ada dua spek. Adik saya yang satu lagi tu dia beli yang 14, yang adik saya seorang lagi dia beli 15. Jadi dia punya beza dia tu saya rasa tak banyak lah, tapi dia macam mata kita ni dia lebar sikit. Saya tengok laptop dia, saya try pakai laptop 15 inci tu. Dia okey. Tapi untuk bawa ke mana-mana tu korang kena pegang dulu laptop tu. Pegang laptop tu tengok boleh tak benda tu dibawa ke mana-mana, laptop dibawa ke mana-mana. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya dalam komen tu. Nanti saya akan tolong jawabkan masa live ke ataupun lepas live ke, saya akan bantulah dengan jawapan yang tepat. Okey, mungkin saya akan bagi link untuk reference, jadi lebih tepat dengan info kat situ. Okey. Lepas tu, lepas dapat spek tu, contohnya korang nak pakai sekadar browsing, processor Intel i3 pun dah okey dah. Dah okey dah sebab dia tak adalah kata lembab sangat. Tak ada lah sebab saya pun pakai i3 untuk laptop personal saya, untuk saya buat contoh macam ni lah, saya buat live. Okey, macam ni saya buat live pakai i3, pakai HP punya i3, RAM pun baru 6GB je, tak banyak. Jadi hard disk pun HDD, dia bukan CD lah, dia macam hard disk yang lama tu. Tapi still boleh edit gambar, edit video, okey, edit, lepas tu browsing internet, lepas tu kita run Telegram, macam-macam saya buat. Tapi dia spek tu kira kata memang cukup lah untuk orang yang buat online marketing. Nak buat online marketing ke, nak belajar dari rumah ke, memang cukup sebenarnya. Okey, kalau untuk i3 tu lah. Kalau i5, i7 tu memang lagi best lah, lagi bagus lah dia punya speed tu. Tapi ikut jugalah korang punya keperluan. Kalau kata keperluan memang tak ada sampai tahap tu, i3 ni terus saya cakap, kalau i3 ni dah cukup dah bagi saya. Sebab saya pernah laptop sebelum ni memang saya pakai i3, brand Asus. Okey, laptop tu kalau ikut cerita saya beli harga dia 1600 tak silap saya. Okey, selepas 5 tahun, selepas 5 tahun laptop tu saya macam servis balik. Macam buang lah software tak pakai ke apa ke, servis balik. Tu saya jual balik laptop tu dapat harga dalam 600. Jadi kalau kata beli 1600, lepas 5 tahun dia akan drop harga dia sampai 600. Kurang-kurangnya laptop tu boleh dijual, ada harga lagi kat situ. Okey, info bagus bagi yang baru nak lihat. Betul-betul. Pak, ramai sahabat-sahabat tadi tanya kan. Jadi saya macam terpaksa bantu dia orang sebab yalah dia orang bukan bidang benda tu kan. Jadi ada yang tanya tanya saya banyak kali. Jadi saya pun jawab je lah banyak kali sebab orang-orang memang dia tak tahu bidang tu kan. Sebab yang saya faham sebab benda tu memerlukan kos, memerlukan duit untuk beli laptop tu. Okey. Alright.
Okey, lepas tu okey, kalau kata spek i3 dah okey, korang check harga baru dengan terpakai. Tengok beza dia tu. Okey. Kalau kata kes adik saya tu, dia beli model i3, okey, model i3 harga 1600, tapi baru lah. RAM pun 8GB, SSD, itu pun dah cukup dah, tapi harga dia 1600. Tapi dia punya nak kena order tu nak kena tunggu sebulan. Itulah laptop laptop baru yang paling murah saya jumpa dalam pasaran. Setelah survey punya survey, Lenovo lah, tapi korang kena tunggu sebulan ke sebulan setengah. Dia punya kekurangan ni dekat shipping dia tu. Kalau kata korang memang boleh tunggu, memang boleh tunggu, boleh beli online kat website Lenovo ke ataupun apa-apa website. Korang tunggu je lah kat situ lah. Tapi harga dia memang agak berpatutan lah, agak murah sebab kena tunggulah dia punya shipping tu, kena monitor betul-betul. Okey. Alright. Okey, nombor 3, jangan terlalu pilih rupa laptop tu. Okey, sebab saya ada pengalaman, ada orang pilih laptop tu berdasarkan rupa, padahal dia tu student je. Okey. Jadi apa yang berlaku bila satu-satu brand ni, dia dalam Malaysia ni banyak brand, ada HP lah, ada Acer lah, ada Asus, ada Dell. Tapi bila kata kita pilih satu-satu spek tu berdasarkan rupa dia, rupanya lawa, tapi brand tu macam tak berapa kuat dekat spek tu. Jadi laptop tu ada kemungkinan dia tak tahan lama. Contohlah korang pilih laptop yang nipis-nipis tu. Korang pilih laptop yang nipis tu, sebab apa korang pilih laptop nipis tu? Sebab apa? Korang nak benda tu nipis dan nampak macam yalah, benda yang cantik lah, benda yang nipis kan. Jadi bila pilih spek macam tu, kawan tu student, jadi tak sesuai. Jadi kalau kata korang terjatuh ke apa, laptop nipis ni memang ada beberapa isu jugalah. Kalau kata terduduk ke apa ke, dia tak berapa lasak lah laptop yang nipis ni. Kena pula brand tu memang brand yang budget, korang beli yang nipis, dia ada kebarangkalian dia punya plastik tu ada kemungkinan dia cepat reput. Okey, ni pengalaman saya kalau kata beli apa yang brand yang budget, dia punya kualiti plastik tu dia akan ni sikit. Dia akan kurang sikit. Alright. Okay, macam ni lah contoh lah kalau kata kita tak nak tengok rupa dia. Okay. Okay, tengok ni ini laptop untuk orang bekerja. Dia laptop untuk engineer, nampak Okay, laptop ni kalau ikutkan dia berat. Okay, dia memang berat. Okay, memang berat. Tapi dia punya performance dia memang power lah, cuma dia berat. Okay, berat. Okay, rupa pun memang, yelah dia ada brand Dell, tapi dia tak ada ni, dia tak ada rupa yang okey lah. Sebab dia Dell, lepas tu rupa dia memang untuk orang bekerja, untuk orang kerja site, tapi dia memang lasak, dia memang performance dia memang bagus lah. Dan kalau kat sini boleh nampak lah dia punya brand tu, dia punya processor dia i7. Nampak kat situ, ada i7 kat situ. Okay, kalau boleh nampak lah. Okay. Jadi kalau laptop satu-satu model tu memang kena survey dia punya kekurangan dan kelemahan dia. Macam laptop ni sebenarnya kalau ikutkan saya punya kawan saya tu, dia ada kelemahan dia. Jadi kelemahan dekat dia punya motherboard tu. Okay, motherboard dia memang dia orang kata ada problem lah. Okay, dia sangat sensitif. Lepas tu dia punya bateri dia built-in kat belah dalam ni. Dalam yang built-in. Jadi kalau nak tukar bateri memang kena buka casing ni lah. Tapi Dell ni memang antara brand yang tahan lasak lah untuk yang ni lah. Tapi dia ada series dia. Macam ni laptop ni yang E-series tak silap saya. Okay, laptop ni E-series betul. Latitude-nya. Dia memang design ni untuk tahan lasak. Dia ada banyak siri, banyak family. Jadi harga ni boleh tahan jugalah. Harga ni kalau kata baru, lebih kurang 5,000 lebih macam ni. Tu kalau kata laptop ni nampak je macam second hand, tapi bila nak beli tu
Harga dia boleh cecah 1,600, 1,700 walaupun second hand. Jangan terkejut walaupun rupanya macam tak berapa best lah, dia punya tebal dengan berat dia tu. Jadi kalau kata laptop bajet, jangan pandang rupa dia. Pandanglah dia punya spek dia, supaya bila korang buat kerja, ialah korang pandang skrin je. Jadi dia lebih laju, lebih stabil, dia tak ada lagging daripada korang ada laptop yang cantik tapi asyik problem je, lembab. Okay, jadi korang akan satu hari nanti korang akan marah kat laptop tu. Okay, alright. Tapi kalau kata nak pilih laptop yang cantik dengan spek yang laju, dia harga dia tinggi sikit. Itu je. Kalau kata korang ada bajet lebih, boleh beli yang macam tu. Okay, saya ulang balik kalau kata laptop yang bajet ni, kalau i3 tu boleh. Dia boleh cukup lah penggunaan untuk belajar pada rumah, untuk buat live ke, untuk buat Google Meet ke, okay? Nak join Zoom ke, dia dah cukup dah kat situ i3 tu. Okay, RAM yang saya pakai yang laptop saya sekarang ni, RAM dia 6 je, dia tak ada 8. Saya punya 6 gig je. Maksudnya 4 campur 2. Okay, 4 campur 2, 6. Sesuai untuk buat live, untuk buat Google Meet, semua sesuai dah. Tapi dia punya hard disk laptop saya ni dia bukan SSD. SSD tu macam teknologi storage yang laju lah. Jadi kalau kata prosesor dah proses, tapi storage korang tu macam dia lambat nak pick up. Okay, prosesor dah pas pada storage tu. Tapi dia lambat nak pick up. Jadi dia akan stuck dekat storage tu. Orang kata bottleneck lah, dia akan sangkut dekat storage tu. Dia macam production line. Kalau kata department storage tu slow, jadi pengeluaran dia pun kurang lah, kurang laju lah. Okay, jadi sebelum saya beli RAM baru tu, saya survey lah saya punya laptop ni, apa dia punya, dia sangkut dekat mana. Jadi saya cek, rupanya dia sangkut dekat RAM tu. Saya pun macam nak upgrade RAM tu, dia jadi satu kos lah. Nak upgrade 6GB ke, nak upgrade 8GB. Okay, jadi saya pun kata tak apa, kita try dulu. Sebab dia dua slot, dia punya RAM tu 2 slot. Jadi dia ada slot kosong satu. Jadi saya nak try 4 campur 2 dulu. Jadi 6 kan. Jadi kalau kita try, dia kata okey. Sampai sekarang lah saya pakai laptop tu 6GB je dia punya RAM tu. Kalau kata laptop second hand ni lah, kalau kata boleh beli laptop second hand ni, lebih baik beli offline lah. Jadi korang pergi tengok laptop tu, atau korang bawa kawan yang pakar dalam bidang tu, yang tahu serba sikit pasal laptop, bawa sekali tengok itu. Okay, tak jadi beli tak apa, tak ada masalah. Sebab apa, bila benda yang second hand ni nak kena tengok betul-betul dia punya spek tu, dia punya ketahanan tu. Okay, kalau nak beli online ni, kalau nak beli baru, yes, boleh beli. Kalau kata nak beli online, nak beli baru, nak beli baru secara online, boleh, tak ada masalah. Macam Lenovo saya cakap dia, contohnya dia memang direct daripada Lenovo sini, luar negara lah. Sebab tu dia ambil masa dalam sebulan lebih untuk sampai laptop tu. Okay, jadi kalau beli baru ni, kelebihan dia, dia boleh extend warranty tu daripada setahun, dia boleh sampai, tak silap saya boleh sampai 5 tahun dia punya warranty ni. Tapi kena tambah lah dia punya warranty punya period tu. Jadi boleh tambah. Itulah kelebihan laptop baru. Kalau laptop second hand, biasanya lah warranty tu tengok, kalau kata kedai nak bagi warranty 6 bulan ke setahun ke, itu bergantung pada kedai tu. Lepas tu warranty tu tengok dia cover bahagian mana. Kalau kata dia kata warranty motherboard sajalah yang dapat warranty. Kalau kata RAM korang rosak ke, hard disk rosak ke, macam mana. Dia macam kereta jugalah. Okay, kereta dia ada warranty bateri. Kalau kereta baru kan, ada warranty bateri, ada warranty enjin. Dia ada dia punya term-term tu, kena tengok betul-betul dia punya term and condition apply tu. Okay, aku nanti kalau korang nak beli, tiba-tiba dah problem, tak boleh pula repair. Dia kata kena bayar nanti. Okay, murah macam murah, tapi ada kat situ. Okay. Okay, last sekali untuk orang yang kata memang bajet tu ketat. Okay, ada satu idea baru lah. Okay. Saya dapat idea ni pun daripada sahabat kita, Fairuz Sulaiman kita tu. Okay, kalau dia ada komen dalam tu.
Okay, dia ada tanya saya pasal PC all-in-one. Maksudnya dia punya screen, dia punya apa, dia punya CPU dia satu. Satu macam TV lah, macam TV tapi dia macam komputer. Dia cuma all-in-one. Cuma yang korang kena tambah mouse dengan keyboard saja. Lebih kurang macam ni lah. Contoh lah, contoh yang ni. Yang ni dia punya screen. Okay, contoh ni dia punya screen. Okay, tepi-tepi ni semua ada plug ni. Dia punya untuk apa, letak mouse dengan keyboard. Jadi korang ambil ni, korang sambung kat keyboard dengan mouse kat luar tu. Jadi dia rasanya dia macam TV. Itulah all-in-one PC. Dia lebih kurang macam laptop. Okay, dalam dia boleh buka, dia pun tebal sikit. Okay. Jadi dalam laptop PC macam tu, dia bagi saya dia agak ringan nak bawa pergi mana-mana. Lepas tu dia tak perlukan bateri, dia kena power supply. Lepas tu dia murah. Dalam saya tak silap saya orang jual dalam 3-400. Walaupun dia macam tebal sikit tapi dia mudah nak pindah. Daripada korang beli PC tu yang besar tu, monitor dengan CPU dah asing kan. Ini dia macam laptop, cuma dia punya keyboard tu dengan mouse tu dekat luar. Okey, kalau kata contohlah korang memang nak beli laptop, okay, kita faham orang nak beli laptop, orang nak macam yelah nak ada benda yang orang kata mudah nak buat kerja. Okey. Jadi kalau kata korang memang bajet korang memang limited betul-betul, korang beli je lah all-in-one PC tu. Okey, sebab apa dia punya spare part dia memang banyak. Saya tengok di spare part dia punya adapter pun kat luar. Dia macam laptop. Cuma dia keyboard dengan mouse dia kat luar. Itu je beza je. Cuma korang tak ada boleh bawa mana-mana lah. Kedai makan tak boleh lah. Okey. Jadi kalau kata korang memang nak beli laptop tapi tak ada bajet, korang beli yang tu. Sebab apa? Cuba ini saya punya idea lah. Korang beli laptop all-in-one PC tu dalam 300-400 lah contoh Okay. Tapi spek dia memang laju daripada laptop. Okay, tengok pada spek lah. Dia kalau dapat i3 yang RAM besar tu, dia boleh dapat sampai spek macam tu. Dan banyak kat luar sana jual all-in-one PC ni. Cuma dia tak ada bateri, jadi tak boleh bawa ke mana-mana. Jadi lepas korang beli tu, korang pakai dulu. Okay, contoh korang ada buat bisnes ke, ada korang student ke apa ke, korang pakai dulu 3-4 bulan. Okay, lepas tu korang ada bajet kan, korang beli laptop baru ke second ke, yang all-in-one yang korang dah pakai ni, yang korang jaga elok-elok ni, korang boleh jual balik. Sebab apa, dia akan dapat modal korang balik. Katalah korang masa beli tu 400, okay, masa beli tu 400, tapi jual balik dapat dalam 200-300, okey lah, okay. Dia berbaloi, sebab apa, korang nak pakai sekejap je. Okay, dia benda tu memang boleh. Yang penting korang jaga betul-betul dia punya apa, penggunaan dia. Jangan sampai jatuh ke apa ke, jangan. Jadi plan korang punya tu. Jadi beli laptop second hand, contohlah korang memang betul-betul nak beli laptop baru kan, yang power kan. Tapi bajet korang sekarang limited dan nak pakai cepat. Korang belilah all-in-one PC tu. Dia pun agak lawa saya tengok. Dia macam TV lah. Cuma tambah keyboard dengan PC. Jadilah benda tu laptop yang tak boleh bergerak. Okey. Yang penting korang dapat buat kerja. Itu je lah yang sebaiknya plan kalau kata tak ada bajet sangat. Okey, itu saya dari saya. Kalau ada soalan-soalan pasal laptop ke, pening-pening spek ke apa, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya. Saya akan bantu dari segi sebagai technical dia, dari segi advice dia. Jadi kalau kata korang memang bajet sekian-sekian, sebab saya bukan dealer laptop ke bukan, saya pun pengguna macam korang juga. Saya pun pengguna, pun beli laptop juga, barang second hand juga, saya pun beli, jual beli. Daripada pengalaman ni saya share. Alright. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like dan share. Okay. Nanti next video doakan saya dapat idea-idea baru ataupun korang sendiri bagi idea-idea baru untuk tajuk-tajuk live yang baru. Okay. Supaya apa yang dalam kehidupan saya tu ada yang saya lalu bermanfaat, saya nak sampaikan. Okay, saya nak sampaikan sebelum kita tutup mata. Okay. Okay. Walaupun sikit, satu ayat je, kita sampaikan saja. Okay. Okay, itu saja daripada saya. Jumpa saya di live akan datang. Kalau ada, saya ulang balik, kalau ada nak tanya apa-apa, nak pasal laptop ke, pening nak cari laptop ke, boleh komen kat situ. Sebab saya bukan dealer laptop, bukan. Okay, tapi saya boleh advise. Okay, sekian macam ni. Sekian macam ni. Okay, ikut
berdasarkan seseorang tu punya masalah dia nak beli laptop tu macam mana. Okey, itu saya. Assalamualaikum. Bye bye.